Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Haryanti Jumatusen. Berita-berita utama malam ini. ASEAN akan terus berkongsi amalan terbaik dalam meningkatkan strategi pengurusan bencana. Puisi elemen penting dalam melahirkan masyarakat cintakan budaya dan bahasa. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam menghadiri persidangan pemimpin agama antarabangsa yang berlangsung di Sunway Resort Hotel Selangor, Malaysia. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Dengan tema Perpaduan dengan Kepelbagaian, persidangan anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama Muslim World League bertujuan menggalakkan keamanan, keharmonian dan perpaduan dalam kalangan pemimpin agama di seluruh dunia. Persidangan tersebut juga disertai oleh wakil daripada 50 buah negara. Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA ke-18 dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia ketiga sedang berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC Putrajaya Kuala Lumpur, Malaysia. Mengetuai delegasi ke pameran tersebut Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pameran DSA ke-18 mempamerkan teknologi canggih dalam pertahanan darat, udara dan laut, antaranya robot tempur, pertahanan dan keselamatan siber, bantuan bencana dan menyelamat. Sementara NATSEC Asia mempamerkan peralatan untuk penguatkuasaan undang-undang, penjagaan kesihatan, medan tempur, platform berasaskan laut dan sistem latihan dengan matlamat untuk menangani cabaran keselamatan serantau serta memupuk kerjasama dalam bidang pertahanan. Yang Berhormat juga mengadakan perjumpaan dua hala secara berasingan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pertahanan Malaysia. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pihak menekankan hubungan pertahanan yang kukuh, membincangkan pelbagai isu dua hala dan strategik yang berkepentingan bersama. Pameran menyaksikan penyertaan lebih 1,200 syarikat dari 45 negara memfokuskan kepada pembangunan industri tempatan dan kerjasama antarabangsa. Majlis doa selamat bagi rombongan Bi'thah Perubatan Haji dan bakal jemaah haji Kementerian Kesihatan bagi tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi anjuran Kementerian Kesihatan diadakan petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Pada majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyampaikan surat lantikan kepada rombongan Bi'thah Haji Perubatan dan sumbangan derma kepada 38 bakal jemaah haji terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan.
Juga diadakan penyerahan perlindungan skim takaful Duyufur Rahman dan beg khas bagi rombongan pegawai perubatan haji Kementerian Kesihatan serta penyampaian cek dari Insurans Islam Taib dan Cenderamata dari Darussalam Holdings. Pertandingan pidato kebangsaan memupuk rasa kecintaan dan semangat patriotisme kepada negara diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 dan Bulan Bahasa 2023. Peringkat akhir pertandingan diadakan pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Pengetahuan tentang alam sekitar mempunyai pertalian dengan perkembangan sikap yang positif. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Haji Isa bin Perdana Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Johan pertandingan disandang oleh Awang Muhammad Iqbal Syakib bin Haji Suhaib peserta persendirian. Tempat kedua pula dimenangi oleh Dayang Nur Khairah Afika binti Metamid dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Manakala tempat ketiga dirangkul oleh Awang Muhammad Syahir Akil bin Haji Muhammad Saiful Nurizam dari Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiah. Dipersilakan. Lebih 20 pendeklamasi mempersembahkan puisi pada malam deklamasi puisi sempena ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Majlis dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara ini bagi memupuk minat dan memperkasa bahasa dan kebudayaan Melayu di persada antarabangsa. Majlis yang juga bersempena Hari Puisi Antarabangsa itu berlangsung semalam di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara ini. Antara yang hadir, Perdana Haji Muhammad Hasnan bin Perdana Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara menampilkan beberapa pendeklamasi termasuk duta-duta dari negara-negara sahabat, pegawai-pegawai kanan kerajaan, ahli akademik, sastrawan negara dan para penggiat seni. Majlis umpamanya juga dapat menonjolkan kebersamaan Malaysia dan negara Brunei Darussalam melalui puisi yang merupakan cerminan bangsa dua buah negara serumpun yang merupakan elemen penting dalam melahirkan masyarakat cintakan budaya dan bahasa, juga menyertai ahli Majlis Mesyuarat Negara. Negara Brunei Darussalam menerima anugerah pemendulian pelanggan kooperatif perkhidmatan pos laju buat 2 tahun berturut-turut. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Komuniti ASEAN telah lama mengiktiraf kepentingan perpaduan dan kerjasama dalam mengurangkan kesan bencana serta meningkatkan daya tahan dalam kalangan negara anggota. Justru Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana ASEAN ACDM merupakan platform penting untuk menyatukan semua anggota dalam pengurusan bencana. Perkara itu antara yang disentuh oleh pemangku setia usaha tetap keselamatan dan kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri semasa majlis perasmian ACDM ke-44 pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidon juga menjelaskan ketika ASEAN terus berkembang pesat adalah penting untuk terus mengukuhkan hubungan dan bekerjasama dengan berkongsi amalan terbaik dan bertukar-tukar pengetahuan dalam meningkatkan strategi pengurusan bencana yang akan dapat melindungi komuniti yang lebih baik dan mengurangkan kehilangan nyawa. Mesyuarat tahun ini bertemakan membina ASEAN yang berdaya tahan melalui pemulihan bencana yang inklusif dan mampan.
Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dayang Hajah Zanatul Ain binti Haji Zainin, Haji Jinin, Ahli Kimia Ubat Kanan di Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan dinaikkan pangkat sebagai pengarah perkhidmatan farmasi di Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan mulai 8 April 2024. Bidang kerjasama meliputi pertukaran pelajar dan kaki tangan, pertukaran penerbitan dan program kerjasama penyelidikan pengajaran antara yang dibincangkan semasa lawatan rombongan Yayasan Kejayaan Mu'allaf Indonesia dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Indonesia ke College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB petang tadi. Rombongan yang diketuai oleh Muhammad Daman Huri, Ketua Yayasan Kejayaan Mu'allaf Indonesia dan Dr. Rahmat Supatra, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Indonesia itu dialu-alukan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Juga diadakan majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Kupu SB dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Dengan penandatanganan MOU tersebut, ia akan meningkatkan lagi kerjasama dan perkongsian pengalaman terbaik antara kedua-dua belah pihak. Terkait dengan bidang pendidikan, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua terkait dengan bidang penelitian dan juga bidang pengabdian kepada masyarakat atau khidmat kepada masyarakat. Negara Brunei Darussalam menerima anugerah pemedulian pelanggan kooperatif perkhidmatan pos laju bagi tahun 2023. Ia merupakan tahun kedua berturut-turut negara Brunei Darussalam menerima anugerah tersebut sejak menjadi ahli Kesatuan Pos Sedunia dan Perkhidmatan Pos Laju EMS pada tahun 1984. Penyampaian anugerah berlangsung baru-baru ini di Bern, Switzerland. Anugerah diterima oleh Dr. Rosdi bin Haji Abdul Aziz, Pemangku Ketua Pos Agong, Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bengkel ICT Microsoft Word yang diadakan selama 2 hari berakhir dengan penyampaian sijil. Bengkel dikendalikan bersama oleh Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD dan Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian bimbingan dan latihan serta unit takmir bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Acara berlangsung pagi tadi di Masjid Universiti UBD. Bengkel antara lain memberi pendedahan kepada para pegawai masjid mengenai penggunaan Microsoft Word serta meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan ICT. 31 pegawai masjid dari seluruh negara menyertainya. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Dua buah kampung di daerah Blyth akan mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung dalam masa yang terdekat. Pemangku Pegawai Daerah Blyth dalam sidang media pagi tadi menjelaskan majlis pengundian dan pemilihan calon bagi ketua kampung merangking diadakan pada 12 Mei ini. Adalah dimaklumkan bahawa Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad juga memaklumkan pengundian akan diadakan di Dewan Serbaguna Merangking, Mukim Bukit Sawat. Manakala pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Pandan diadakan pada 19 Mei di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Sayyidina Ali, Kampung Pandan. 3 Zulkaidah 1445 bersamaan 12 Mei 2024 bermula 9 Syawal semakin hampir ke penghujungnya, namun sambutan Hari Raya Aidilfitri terus diraikan. Pagi tadi, pejabat unit dakwah daerah Blyth mengadakan lawatan muhibah
sempena Hari Raya Aidilfitri ke kediaman 3 mu'alaf di daerah tersebut. Lawatan antara lain bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pegawai pejabat unit dakwah daerah Belait dan saudara-saudara baru. Delegasi dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam bertolak ke Republik Singapura bagi menyertai lawatan ke Sekolah Menengah Edgefield di bawah program Sekolah Berkembar Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Delegasi terdiri daripada 12 pelajar dan 3 guru pengiring. Semasa lawatan tersebut, para pelajar akan berpeluang untuk melihat skop pendidikan yang lebih luas seiring dengan keperluan masa ini dan akan datang. Lawatan diharap dapat meneruskan hubungan erat dan kerjasama yang sedia ada di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura melalui perkongsian buah fikiran. Yang kamu dapat nanti insyaAllah jaga calak Brunei. Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan menyertai pameran pengembaraan antarabangsa SOL SITF kali ke-39. Acara yang akan diadakan dari 9 hingga 12 Mei itu merupakan peluang bagi negara mempamerkan kawasan tarikan pelancong yang menginginkan pengalaman unik di Asia Tenggara. Pameran tersebut bukan sahaja menarik pihak profesional dari industri berkenaan, namun menarik sejumlah besar pengunjung. Ini setentunya akan menjadi peluang bagi negara untuk mempamerkan kebudayaan, tradisi, pengalaman pengembaraan serta mengukuhkan lagi hubungan pelancongan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Korea Selatan. Selain itu, sesi networking antara agensi pengembaraan Brunei dan Korea juga akan diadakan bertujuan mengukuhkan hubungan industri pelancongan. Satu operasi penguatkuasa undang-undang di bawah Operasi Kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK 2024 dijalankan menyasarkan beberapa buah rumah sewa di Mukim Kilanas dan Mukim Gadong B. Semasa operasi, 10 warga negara asing dipercayai melakukan kesalahan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini selepas PAS Imigresen mansuh, manakala 2 warga negara asing dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan 9-4 Peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu bekerja menggunakan PAS lawatan. Kesemua 12 individu ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen tersebut bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Diadakan bersempena sambutan ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-64, kempen akan berlangsung Khamis ini 9 Mei di Dewan Serbaguna Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Lasan Lama Berakas. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha untuk menderma darah pada waktu bekerja bermula 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard adalah sangat digalakkan.